Hak pandang dalam kitab ni, pada waktu kecil dan besar, pada tika kecil dan besar. Contoh Nabi SAW. Dia Nabi Rasul ni pilihan Allah Ta'ala. Yang Allah pilih pada azali. Jadi Nabi Rasul ni memanglah atas pandangan harus berlaku kesalahan. Harus. Bukan semestinya Nabi Rasul sebelum menjadi Nabi Rasul buat kesalahan. Bukan. Harus saja. Tapi nak ceritanya, manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau Nabi Rasul ni, contohlah, pada masa kecil, pada masa remaja, hak jenis nakal, mana? Oh, masa dia dulu-dulu, ni. Kalau kita kata sekarang lah, sekarang. Lepas belajar, boleh ngajar orang. Apa kata, dia dulu ni ceroboh dia dulu ni. Macam tu. Jadi payahlah. Sekarang ni baru jadi pandainya. Dulu nano budak tu. Mana kamu? Payah jugalah orangnya. Keren dia. Orang akan ukit lah. Dulu mana dia? Nabi Rasul nak menyampaikan agama. Kalau Nabi Rasul tidak terpelihara, dahulu ni jenis buat kesalahan, orang nak pakai ke? Jadi Nabi Rasul yang dipilih ni, Allah akan pelihara daripada melakukan kesalahan. Tidak ada. Atas pandangan ni. Kalau berlaku kesalahan pun, kesalahan yang tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk tolak. Tak boleh lagi. Pilihan Allah Ta'ala ni. Pilihan Allah Ta'ala. Macam Nabi SAW. Bukan manusia biasa. Sebelum Nabi menjadi Nabi Rasul, Nabi Muhammad SAW manusia biasa. Siapa kata manusia biasa? Nabi Muhammad SAW pilihan Allah. Allah pilih macam mana? Lahir daripada ibu dan ayah macam mana? Manusia biasa. Ibu dan ayah Nabi SAW orang yang terpuji yang hidup di kalangan orang jahiliyah. Abdullah dan Aminah, manusia yang terpuji yang hidup di tengah masyarakat jahiliyah. Kan masyarakat jahiliyah kan, macam-macam kejahatan mereka lakukan. Tapi Abdullah dan Aminah tidak. Bukan setakat Abdullah sahaja, bahkan Abdul Muttalib pun manusia yang terpuji. Lahir Nabi SAW, manusia biasa. Muhammad biasa. Tak. Manusia yang terpilih. Tambah pula, di Nabi SAW, banyak perkara yang mencari adah yang berlaku pada masa kecil. Dibelah dada lah apa semua. Itu semua perkara yang luar biasa yang berlaku pada masa Nabi kita kecil. Macam mana Nabi SAW dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah tu? Tak? Ya tak? Tak salah cerita kan? Yang mana macam mana kehidupan Halimatus Sa'diyah kemudian? Pada ni. Jadi mana pelik berlaku benda pelik? Halimatus Sa'diyah ibu angkat yang pertama tau. Yang akhirnya terpaksa pulangkan Nabi kepada ibu dia. Sebab apa? Sebab berlaku benda pelik ni, dia jadi tak berani nak pelihara tau. Sebab apa? Sebab orang yang istimewa ni. Tu kata Muhammad manusia biasa. Dia panggil berlaku perkara irhas, dia panggil. Irhas. Alif, ra, he, alif, sad. Irhas. Perkara yang mencari adah yang berlaku kepada seseorang Rasul pada masa sebelum menjadi Rasul. Dia selepas menjadi Rasul, berlaku perkara mencari adah, nama dia mukjizat. Selepas jadi Rasul, berlaku perkara mencari adah, dipanggil mukjizat. Kalau berlaku sebelum menjadi Rasul, dia tak panggil mukjizat, dipanggil irhas. Irhas ni makna apa? Irhas ni bukan ginilah.
Saya pun dah reti nak letak makna lah. Bukan gini. Selepas Nabi SAW mengisytiharkan bahawa ianya dilantik dari Rasul. Oh, patutlah. Daripada budak lagi berlaku benda pelik-pelik. Manusia istimewa. Tak pelik lah kalau jadi Rasul. Itu irhas. Panggil apa? Bayangkan Nabi SAW ke Syam, pergi balik, dipayungi oleh awan. Masa tu bukan Nabi lagi masa tu. Manusia biasa Nabi SAW ni. Manusia biasa Nabi SAW ketika balik di Syam, orang alim Yahudi suruh Abu Talib buat balik lah. Sebab apa? Ada tandaan. Kalau diketahui oleh orang Yahudi, takut mereka akan menyakiti Nabi SAW. Nabi manusia biasa sebelum jadi Nabi Rasul. Kan 40 wajah Nabi Rasul kan. Ni cerita ni sebelum. Manusia biasa. Macam Muhammad yang lain. Kan kita ramai Muhammad kan. Jadi sama. Tak. Mana lahir daripada ibu bapa, daripada keturunan. Sebab Nabi Rasul ni manusia pilihan Allah. Allah pilih Nabi Rasul daripada kalangan, bukan kata sifat diri, tubuh badan. Semua tubuh badan yang sempurna. Nabi Rasul tidak ada hak OKU, tidak ada. Dan Nabi Rasul ni dilahirkan daripada ibu bapa yang terpuji. Bukan hanya Nabi SAW. Sama telah Nabi SAW pula. Sama telah Nabi SAW. Memang Nabi dilahirkan daripada keturunan yang mulia, keturunan yang terpuji. Dalam hadis tu, dalam hadis unqalu min aslabit tahirin ila arhamit tahirat ni, awal hadis tu. Mana sentiasa dipindahkan benih Nabi SAW daripada sulubi laki-laki yang suci kepada rahim perempuan-perempuan yang suci. Kenapa? Tok nenek Nabi tidak ada yang kafir. Tu Abdullah dan Aminah. Allah Aminah pada masa tu, pada masa zaman di kalangan ahli fitrah. Mereka duduk pada masa putus Rasul. Maka tidak dihukumkan mereka kafir. Mereka tetap ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab benih Nabi ni dipindah daripada sulubi laki-laki yang suci kepada rahim perempuan-perempuan yang suci. Yang mana kalau sebelah daripada Abdullah tu, daripada Al-Muttalib naik ke atas tu, yang mana kalau kita balik pada sejarah tok nenek Nabi ni, ada dah di kalangan tok nenek Nabi yang menceritakan bahawa akan lahir daripada keturunan mereka Nabi akhir zaman. Dan tandaan Nabi SAW sudah timbul pada datuk-datuk Nabi SAW. Manusia yang terpilih. Walaupun belum jadi Nabi Rasul, bukan manusia biasa. Mana kalau balik pada hak sejarah kehidupan Nabi SAW. Nabi SAW ni daripada kecil telanjang pun tak pernah ni Nabi SAW. Dia kalau kita balik kepada adat kata lah, balik pada adat kata, tidak akan ada orang yang akan tolak dakwah Nabi SAW. Adat kata. Sebab lahir daripada tok nenek Nabi pembesar. Bukan kalangan orang biasa. Mak ayah Nabi orang yang terpuji.
Nabi pula berlaku benda pelik pada masa kecil Nabi itu. Orang Mekah tahu belaka. Orang Mekah pun sudah beranggapan Nabi ni orang yang istimewa. Sebab benda pelik berlaku pada Nabi ni, orang Mekah tahu belaka. Maknanya kalau zaman kita sekarang kok, viral dan TikTok lah jawapan dia. Habis satu dunia dah tahu. Dah, berlaku benda pelik-pelik. Viral lah jawapan dia. Maknanya orang Mekah ni anggap Nabi ni memang manusia yang istimewa. Manusia yang luar biasa. Lepas tu apa nak cari kesalahan Nabi? Tidak ada. Ada ni. Sebab itulah orang kafir tidak boleh umpat Nabi SAW, hanya boleh fitnah sahaja. Ada tak boleh umpat? Sebab umpat ni kita cerita benda sebenar. Itu umpat. Dia buat salah sebenar, kita pun cerita, itu umpat. Jangan orang kita kadang-kadang tak reti. Saya tak mengumpat, saya kata benda sebenar. Kok kepala. Benda sebenar tu lah mengumpat. Tak sebenar fitnah. Kan dia kata kan? Saya bukan tambah-tambah ni cerita benda sebenar, bukan mengumpat, dia kata. Hak tu kan dengar pula, kita tak mengumpat, kita dengar saja je, sepetula je. Seorang lagi tak orang lagi. Demo baik sungguh lah ngupak. Saya tak ngupak, saya tak ada telinga je. Sedap juga dengar cerita. Tapi saya tambah-tambah. Kalau mengupak susah di padang mahsyar. Lepas tu kamu tak ada telinga je. Dia ingat kena selamat. Al-mustami'u syarikul qa'i, Nabi kata. Orang dengar tu sama orang mengupak je. Wa huwa ahadul mughtabaini, orang dengar tu salah seorang ada dua orang yang mengumpat. Yang dengar mengumpat juga. Tadi saya cakap benda sebenar, bukan mengumpat. Benda sebenar tu lah mengumpat, tak sebenar fitnah, berat dia mengumpat lagi. Selagi pula dak retinya, saya tak kata belakang, saya kata depan lalu dah. Kata direct depan. Kalau kata belakang mengumpat, kata depan tak mengumpat. Siapa kata depan tak mengumpat? Siapa ajar gitu? Mengumpat ni zikruka akhaka bima yakrah. Menyebut oleh engkau akan sedang kau akan barang ia benci. Depan ke belakang ke, mengupatlah nama dia. Ni mengupat kata sebelah belakang. Siapa ajar gitu? Nabi dah sebut mengupat gitu. Nabi sebut mengupat pada dia zikruka akhaka bima yakrah. Takrif mengumpat ni ijma' ulama sebab Nabi yang sebut. Apa dia mengumpat? Menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan barang yang benci. Ada Nabi kata belakang. Yang dua eka. Mengumpat bukan kata belakang. Jadi mengumpat ni kata benda sebenar. Orang kafir tidak boleh umpat Nabi SAW. Orang kafir hanya boleh fitnah sahaja. Sebab apa? Sebab tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Nabi SAW daripada budak lagi. Adapun sesama kita ni banyak benda yang kita boleh umpatnya. Banyak benda tak betul kan kita ni. Sebab tu umpat diharamkan. Sebab kalau nak cerita keburukan sesama kita ni, tak ada habis cerita lah. Tak habis cerita lah. Kita nak kenal molek je, boleh kenal molek, boleh cerita macam-macam. Lepas pagi esok dah habis cerita keburukan dianya. Sebab tu dia haramkan. Sebab apa? Sebab kita tak lepas daripada keburukan. Kita tak lepas dari keburukan. Jadi mana ada kata kalau Nabi nak komplain buat apa? Tak ada komplain. Tapi yang memusuhi Nabi SAW, jiran Nabi SAW. Yang memusuhi Nabi SAW di Mekah, kawan-kawan Nabi SAW. Keluarga Nabi SAW, bapa saudara Nabi SAW. Nak cerita apa? Taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik Nabi SAW. Jadi kalau kita sekarang bau seru agama, ajar agama, orang tolak kita mani-mani,
Orang boleh kata macam-macam, kita pelik apa dah, kita banyak kurang. Nabi Rasul manusia istimewa yang berlaku perkara yang pelik daripada kecil lagi. Kaum tidak terima sampai kat nak bunuh akhirnya. Bayangkan. Ada. Lepas tu kata adat kata. Tak ada sebab orang kafir Mekah nak tolak Nabi SAW. Sebab apa yang Nabi cerita, orang kafir Mekah akan percaya bulat-bulat. Sebab Nabi ni Al-Amin. Orang yang dipercayai, orang yang amanah. Nabi SAW. Faham tak? Al-Amin. Masyhur Nabi ni. Mana kalau kita orang tak mau terima, selalu pelik lah. Lepas tu orang bakit pula, Allah mau ayah dia, adik-beradik dia. Dah sudah using lah. Sebab Nabi sebaik-baik manusia pun, selama 13 tahun di Mekah, berapa ratus orang dia masuk Islam? Berapa ratus orang dia masuk Islam? 13 tahun di Mekah. Nabi nak apa lagi? Sifat, akhlak, tubuh badan, rupa, suara. Nabi manusia yang paling comel sekali. Nabi Yusuf AS tidak. Nabi SAW orang yang paling comel sekali. Bukan Nabi Yusuf. Tapi cerita Nabi Yusuf, orang perempuan terpotong jari. Nabi SAW lain. Nabi SAW ni comel, ada kehaibatan yang mana orang tidak boleh tatap lama muka Nabi, maka tak akan timbul fitnah. Tapi kenapa tak timbul Nabi ni orang comel? Di kalangan orang Quraisy, orang Quraisy tak penting rupa comel, orang Quraisy penting perangai, maka digelar dengan Al-Amin. Dia tak penting ke rupa, dia penting ke perangai. Kita kita penting ke rupa ke penting ke perangai? Kalau kita ni penting ke rupa ke penting ke perangai? Kita penting ke rupa ke penting ke perangai? Penting ke duit? Duit banyak, rupa tak handsome pun, orang kan terima ke mana? Tak sungguh orang penting ke duit. Kalau handsome pun bukan boleh makan dengan handsome, dia kata. Tak kenyang dengan handsome. Kerja tak ada, handsome macam mana pun orang tak terima. Tapi kalau rupa tak handsome, duit banyak, orang penting ke duit itu ni. Jadi orang Mekah dia penting kepada perangai, digelar dengan Al-Amin. Nabi SAW tidak pernah telanjang, sehingga kan waktu Kaabah pecah, orang Quraisy dibina Kaabah semula. Orang Quraisy bina Kaabah semula ni. Jadi orang Quraisy ni dia takut dipakai yang dia tu daripada hak syubhat. Dia orang jahiliah kan. Jual beli dia dengan penipuan apa semua, dia takut terpakai baju daripada hak penipuan. Dia berlalu juga dalam nak buat tempat ibadat ni. Lepas tu ya utusan macam mana? Pakat telanjang belaka orang-orang kafir Quraisy nak bina Kaabah. Sebab kalau terpakai baju kan, kalau baju tu hak jenis daripada penipuan, telanjang tak apa. Takut terpakai baju hak daripada hak tipu. Kalau baju pakai hak tipu, telanjang lah. Dari syariat sampai lebih dahulu pun telanjang bukan satu kesalahan. Jadi Nabi pun sama juga, diarahkan bertelanjang. Nabi SAW nak bertelanjang, Nabi pengsang, malu. Maka Nabi seorang saja yang dibenarkan berpakaian ketika bina balik Kaabah yang runtuh. Mana apa? Mana Nabi daripada kecil lagi, daripada budak, daripada remaja lagi, terpelihara. Sebab itulah kata, apabila Nabi SAW mengaku sebagai Rasul, sebab apa nak tolak lagi dah? Sebab lahir daripada manusia yang terpilih, terpuji. Tapi taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kitab kita ni terpelihara pada kecil dan besar, dan pada dahulu daripada jadi Nabi, dan kemudian jadi Nabi. Ini kita cerita hak
terpelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bicara sekarang bukan bicara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang, bicara sifat sekalian Rasul. Cuma hak terpelihara pada jadi Nabi ni, dalam kitab kita ni, hak berlaku pada Nabi Adam contohnya, wajib kena takwil. Kalau satu pandangan, sebelum jadi Nabi Rasul harus berlaku kesalahan, maka kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam atas rupa kesalahan, walaupun salah sekalipun, tapi masa tu Nabi Adam belum lagi menjadi Nabi dan Rasul, maka tak timbullah bicara bab amanah. Sebab bicara amanah sekarang, bicara amanah seorang Nabi dan Rasul. Dan mustahil lawannya, lawan amanah, iaitu lawan bersifat amanah, khianah. Apa khianah? Mengerjakan perkara yang ditegur. Amanah terpelihara daripada mengerjakan perkara ditegur. Khianah ni mengerjakan segala perkara ditegur. Itu mustahil atas Nabi dan Rasul. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.